Berikut ini adalah kisah yang saya janjikan semalam. Pembuka tirai rancangan misteri jam 12. Bersama dengan seorang peminat dari Indonesia. Berkongsi pengalaman beliau. Saya tak nak sebutkan dari kawasan mana, tapi namanya Mulyadi berkongsi peristiwa ini. Pendengar-pendengar Ria 897, Mulyadi menceritakan, saya ada sebuah kumpulan paranormal di Indonesia, Casey. Kumpulan saya ini macam kumpulan-kumpulan yang lain untuk membuktikan kewujudan makhluk halus. Tapi seringkali kami buat rakaman di tempat yang dikatakan tempat itu adalah angker, tempat yang berhantu. Tidak pernah pun dapat merakamkan. Malah kadang-kala hanya mendengar bunyi-bunyi yang mungkin benar ataupun hanya mainan telinga saja, kata Mulyadi dari Indonesia. Ini tahun 2005 apabila saya dan rakan-rakan yang lain telah pun mendapatkan khidmat seorang dukun, Casey. Beberapa kali kami cuba menjemput dukun ini untuk bersama dengan kami dalam satu eksperimentasi untuk mendekatkan diri dengan alam yang kedua. Dukun ini enggak mahu bersama dengan kami. Dukun ini tidak setuju, katanya, dengan apa yang kami ingin lakukan. Berkali-kali kami cuba dapatkan. Akhirnya setelah sekian lama kami memujuk ataupun kami menjemput dukun itu, barulah dia setuju. Ini merupakan satu kerja pemujaan yang kami sendiri hendak lihat. Casey dan pendengar Ria 897, lazimnya orang merakamkan penampakan makhluk halus dalam kamera, video kamera dan sebagainya. Tapi Casey, apa yang berlaku pada saya dan rakan-rakan paranormal yang lain amat memeranjatkan. Kami telah pun pergi ke sebuah rumah. Dukun ini mengatakan, rumah inilah ramai yang datang dan mencuba nasib. Ramai dukun-dukun handalan datang ke rumah ini untuk mendapatkan ilmu. Rumah, dikatakan rumah yang dibawa adalah sebuah rumah banglo yang dah pun terbengkalai, tidak lagi dihuni beberapa tahun lamanya. Rumah itu ada sejarah hitam. Wanita ini mati gantung diri dengan niat untuk mengganggu suami. Dengan niat untuk mengganggu suami dan mistress ataupun skandal suami bila dia dapat tahu. Difahamkan sebelum saya sentuh tentang kisah saya, sedikit sejarah tentang rumah banglo berhantu di Indonesia. Dekat jalan, saya tak nak sebutkan, nombor semua ada ya. Tapi rumah ini, wanita ini dengan sengajanya berpakaian serba merah, mengerbangkan rambutnya. Kemudian saya difahamkan oleh dukun tersebut, wanita itu telah menggantung dirinya di kamar tidur utama dalam banglo tersebut dengan niat untuk menghantui hidup suami dan juga mistressnya, supaya mistress tersebut tidak dapat memiliki rumah banglo. Memang benar Casey, rumah banglo yang besar, yang luas, akhirnya sekarang terbengkalai, tidak boleh digunakan lagi. Suami pulang dengar khabar daripada dukun ini. Suami diganggu, sampaikan mistress ataupun kekasih gelap si suami tidak dapat hidup bersamanya dengannya lagi. Suami terpaksa biarkan rumah, hendak dijual. Ramai pembeli yang datang, dihantui dengan kehadiran wanita berpakaian merah, rambut panjang, dikenali sebagai kuntilanak. Banglo kuntilanak jalan ... di Indonesia. Pendengar Ria 897, sesaat kami tiba dalam banglo tersebut, kami memasang 2 kamera dalam bilik yang dikatakan di mana tempat wanita itu gantung diri. Saya dan rakan-rakan yang lain seramai 7 orang termasuk dukun
Nampak, Casey. Dalam bilik tersebut ada satu batang cangkuk digunakan untuk menggantung diri wanita tersebut. Disitulah saya disuruh duduk. Dukun itu membuat satu bulatan dengan menggunakan kapu sirih. Katanya dukun, salah seorang dari kami perlu duduk dalam bulatan itu. Yang lain tidak boleh berada dekat, kena keluar dari banglo dan tinggalkan kalau memang hendak lihat dan nampak kehadiran kuntilanak dalam banglo jalan ... Jadi fikir akhirnya kata Mulyadi, saya telah pun volunteer untuk duduk dalam bulatan tersebut. Dukun itu melorek satu bulatan dibuat dari kapu sirih. Katanya kalau saya keluar dari bulatan ini, tak tahu apa-apa boleh berlaku pada saya. Saya walau apapun terjadi, jangan keluar. Kalau dah terlampau takut, beritahu, kita semua akan masuk ke dalam. Tapi ada syarat-syaratnya. Pendengar Ria 897 FM, Mulyadi rasa takut pada mulanya. Bila turun ke bawah sedang buat persiapan, pasang kamera di atas kepalanya dengan helmet, pasang kamera di dada, pasang mikrofon, rakan-rakan semua tanya, Mul, kamu mau enggak buat ini benar-benar loh? Saya hanya berdiam diri. Ini peluang untuk kumpulan paranormal kami dikenali. Saya kata tak apa, aku nekat. Apa-apa berlaku pada aku, kamu semua tolong naik atas dan bantu ya. Pendengar Ria 897. Akhirnya tiba masanya. Dukun, Mulyadi dan 2 orang sahabat. 4 orang naik ke atas, lagi 3 standby di bawah, luar dari banglo, sedang tunggu isyarat. Naik ke atas, dukun buat bulatan, melorek bulatan dari kapu sirih. Dibaca sesuatu mantra, ditaburkan bertih. Katanya di sini, ditaburkan bertih dalam kawasan bulatan tersebut. Katanya, kuntilanak ini akan takut dengan bertih yang telah pun dijampi serapa. Kalau dia pijak, akan rasa panas dan bahang bertih tersebut. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah yang diketengahkan oleh pendengar kita bernama Mulyadi. Diteruskan dengan pengalaman Mulyadi. Inilah tiba masanya. Akhirnya dukun membaca mantra, memanggil, menyeru. Di sini dia tak tuliskan apakah mantra yang dibacakan. Kemudian ramai dukun, 2 orang sahabat keluar. Tinggal Mulyadi seorang dalam bilik. Tidak ada cahaya lampu. Di lantai 2 dalam bilik yang ada kematian, gantung diri dengan niat nak membalas dendam kepada suami. Barang siapa yang masuk dalam banglo tersebut, orang itu akan diganggu. Ini kan pula katanya Mulyadi, kami menyeru supaya dia datang dapat dirakamkan. Pendengar Ria 897. Beberapa minit setelah dukun dan rakan-rakan Mulyadi keluar dari banglo berantu itu, Casey, bayangkanlah, kata Mulyadi, meremang rasa bulu rumahku. Aku dapat dengar bunyi telapak orang seret berjalan. Aku dapat rasakan ada aura panas dalam kamar yang aku duduk. Gelap gelita. Pada mulanya, rakan-rakan berkomunikasi dengan earpiece di telingaku. Hello Mulyadi, kamu bisa dengar enggak? Ya, aku bisa dengar. Apa-apa berlaku, kamu beritahu ya. Kami akan naik ke atas. Ya. Mulalah pemujaan yang dilakukan. Dalam bilik tersebut ada satu speaker kecil ataupun alat pembesar suara yang kecil. Dukun berada di luar banglo dengan mikrofon membaca pemujaan. Wahai nyawa yang dah pergi, kuntilanak, datanglah kemari. Rumah ini bukan milikmu. Diteruskan, kata Mulyadi. Pendengar Ria 897. Beberapa menit kemudian, timbullah kuntilanak. Aku duduk memandang ke arah tingkap. Di belakangku adalah pintu kamar banglo yang berhantu. Tiba-tiba aku rasa orang sirit berjalan
Bila aku menjeling sebelah kiri, terperanjat Casey nampak seorang gadis, wanita dalam keadaan merangkak, sedang berada betul-betul antara pintu bilik dengan ruang di luar pintu bilik. Aku dalam ketakutan. Teman-teman tak nampak Casey. Di kamera semua tak nampak. Rakan aku bertanya, "Mul, kamu okey enggak?" "Hello Mul, kamu okey enggak?" Aku tidak boleh bercakap apa-apa kerana terlampau ketakutan. Casey, bila kehadiran makhluk tersebut, seluruh sistem audio, seluruh sistem video yang digunakan dalam kamar itu tidak boleh berfungsi. Malah di telingaku hanya aku dengar bunyi bising. Bunyi bising seperti bunyi pasir. Aku dah tak boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan di luar banglo. Benda itu merangkak keliling bulatan yang dibuat oleh dukun. Aku hanya boleh pejam mata. Aku tak berani Casey nak buka mata melihat makhluk yang merangkak. Saat itu aku kesal. Saat itu aku fikirkan kalaulah boleh aku ulang balik, aku tak nak buat kerja ini Casey. Saat itu aku hanya ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benda itu hanya pusing. Aku dapat dengar tapi tak nak lihat. Dapat dengar dia merangkak pusing keliling bulatan. Bertik kapus sirih yang dibuat oleh dukun. Aku dengar suaranya mengerang. Tiba-tiba mendengar suara menjadi sayu, seolah-olah menyanyi. Dekat sangat dengan telingaku. Pendengar Ria 897, mengikut kiriman Mulyadi, akhirnya aku pingsan kerana terlampau takut Casey. Terlampau takut dalam hidup aku. Inilah pertama kali aku takut seperti ini sampai aku pingsan. Bila aku pingsan, tangan aku mungkin terkeluar dari bulatan. Dukun dan rakan-rakan lain naik untuk menyelamatkan aku. Dipendekkan cerita, pendengar-pendengar Ria 897, diangkat aku keluar dari banglo. Bila cuba sedarkan aku, tangan aku mereka perasan ada genggaman warna merah seperti yang kuat dan erat, dan ada cakaran serta gigitan dan lebam di daerah gigitan tersebut. Setelah kejadian itu, 2 tahun aku tidak lagi melibatkan diri aku dalam kerja-kerja paranormal. Casey dan pendengar Radio Ria, terima kasih kerana sudi mendengar kisah dan peristiwa aku. Selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Jadi pendengar Ria 897, inilah sifat sikap manusia. Sebelum apa jua kesusahan menimpa hidup kita, menimpa apa perbuatan kita tidak fikirkan tentang apa yang bakal berlaku terjadi. Tapi setelah kita terjebak dalam kesusahan, barulah kita fikir, kalaulah aku tak buat ni kan bagus. Memang seram. Saya rasa apa yang Mulia diceritakan mungkin masuk akal. Sebab katanya di sini, bila ternampak dia hanya menjeling saja dalam kiriman email. Bila dia menjeling,
benda itu rasakan. Dia tak nampak penuh tapi rasa macam ada wanita merangkak di belakangnya. Kemudian dia terus tak nak tengok sebab ketakutan. Sepanjang sesi dia dalam bilik, dia hanya pejam mata tapi dengar benda itu merangkak kelilingnya dengan nada suara yang menakutkan. Sampaikan terlampau takut membuat dia jatuh pingsan. Bagaimana? Itulah kisah yang dikirimkan semalam pada saya. Terima kasih pada Mulyadi, seorang pendengar peminat rancangan Misteri Jam 12. Hikmat SMS disediakan oleh Mediacorp. Mediacorp 6877 132 dan setiap SMS berharga 30 sen. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. 6742-6671. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau mungkin ilmu di dada tidak cukup, jangan cuba kita sesekali menguji kehebatan diri kita. Kisah yang amat menarik dari pendengar kita bernama Mulyadi, saya rasa memang cukup menyeramkan, dan kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Anda boleh hubungi saya di talian 669111897. Dan apa kata anda dengan kisah yang pertama? Saya mohon maaf kalau kiriman email Mulyadi agak panjang sedikit, tapi saya rasa memang cukup menarik. Pengalaman, eksperimen dengan dunia paranormal. Dan bayangkan, dengan kehadiran makhluk ini, tiba-tiba semua alat rakaman, rakaman suara, rakaman video, semua statik ataupun matilah, tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi ini mungkin agaknya tidak dapat dirakamkan kejadian dalam bilik. Pada mulanya rakan-rakan pun tidak dapat lihat apa yang Mulyadi nampak. Cuma dengar Mulyadi nafasnya tercungap-cungap kerana ketakutan benda tu di belakang dah nak masuk dalam bilik yang disebutkan tadi. Tercungap-cungap nafas sampai temannya tanya, Mul, kamu okey enggak? Kamu okey enggak? Macam itulah. Dan Mulyadi hanya berdiam diri, tak boleh bercakap. Bila dah berdepan ni, memang ada katanya memang tak boleh bercakap. Tiba-tiba ialah terlampau takut. Dan ada juga pendengar-pendengar Ria yang bercerita, saya pernah berdepan Casey dengan Cik Pun, saya cakap dengan dia Casey. Yang ini pula lain sampai dia tak boleh bercakap, terlampau takut sangat. Jadi kalau anda sekarang ini diberi wang sebanyak mungkin $50,000 untuk berada dalam bilik di tempat Mulyadi, kalau anda dapat mengharungi saat mereka lakukan eksperimentasi, anda keluar $50,000 menjadi milik anda. Adakah anda nak buat kerja yang dilakukan oleh Mulyadi? Bagaimana? Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya pada tengah malam ini. Dan ini sebuah kisah kiriman email yang saya terima berlaku di salah sebuah chalet di kawasan Pasir Ris. Saya tak nak sebut nama chaletnya, tapi inilah cerita daripada pendengar kita. Hani berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya, Hani, selamat tengah malam Kisi dan juga pendengar Radio Ria 897. Ini peristiwa ketika saya menghadiri satu chalet anjuran saudara saya di salah sebuah di kawasan Pasir Ris. Apa yang berlaku pada hari ini maksudkan hari yang kedua chalet itu berlangsung. Chalet telah ditempa selama 4 hari. Hari yang kedua, dan itu merupakan cuti sekolah. Saya dah rasa nak jatuh sakit. Badan saya berbahang, tekak saya mula rasa tak sedap. Jadi saya banyak berehat daripada banyak duduk berbual dengan saudara mara yang datang. Akhirnya bila terlampau penat, 11 lebih malam, ramai masih berada di ruang tamu sedang berbual, ada berada di luar chalet tersebut sedang barbecue, ada juga yang sedang mandi di kolam renang. Pendengar Ria 897, kata Hani, saya pun
naik ke atas untuk beristirahat di salah sebuah bilik chalet yang disewa. Jadi masuk dalam bilik ini, saya buka pintu. Biasalah, bilik chalet tersebut ada tingkap, ada katil. Saya baring di atas katil dan lelapkan mata. Oleh kerana terlampau terang lampu dalam bilik itu, saya pun bangun matikan lampu, Casey. Bila saya nak baring, alangkah terperanjatnya pendengar Ria 897. Jadi Hani kata dia naik atas, buka pintu, baring atas katil. Bila nak lelapkan mata, lampu terlampau terang. Dia bangun dari katil, matikan lampu, dia pusing. Casey, di tingkap chalet tersebut, tingkat 2, saya boleh nampak kain putih. Bila ternampak kain putih berkibaran depan tingkap, saya terpekik sekuat-kuatnya. Bayangkan, suami, abang Ipa, beberapa lagi mereka yang ada di chalet itu naik ke atas. Ramai yang mula nak tahu. Suami tanya kenapa. Saya dah tak boleh bercakap. Nafas saya tercungap-cungap, Casey. Kemudian Pak Long yang ada di sana mengatakan, keluar. Jangan duduk bilik ni, keluar sekarang, keluar. Jadi semua keluar, bawa saya di bawah. Suami saya lah yang bawa saya dengan saudara mara yang lain duduk di sofa. Ada yang beri air. Sementara itu, saya rasa Pak Long masih berada di atas. Casey, beberapa minit kemudian, baru Pak Long turun. Pak Long pun ambil air, baca, berikan pada saya untuk minum. Saya minum, dapat tenangkan perasaan saya yang sedang takut. Pendengar Ria 897. Kemudian Pak Long kata pada yang lain yang berkumpul depan saya, sebab Pak Long tahu mungkin apa saya nampak. Dah, semua pergi buat hal masing-masing. Pergi. Dah jangan kepo kat sini. Pergi. Barulah anak-anak saudara keluar, barbecue, ada yang pergi mandi, ada yang buat kerja yang mereka lakukan tadi. Kecuali suami, Pak Long, abang Ipa dan juga adalah yang lain yang duduk bersama dengan saya. Ada makcik saya tanya, Hani, apa kau nampak ni? Kau cakap apa kau nampak? Pak Long marah. Awak jangan tanya macam ni boleh tak? Tak sesuai nak tanya tempat ni. Bilik tu, kalau boleh jangan masuk sorang-sorang ya. Sesiapa nak tidur malam ni, 3-4 orang tolong kat dalam. Semua takut, Casey. Malam tu oleh kerana kejadian tersebut, yang nak overnight tak jadi. Semua batalkan niat. Ada yang pulang naik kenderaan, ada yang minta dihantar pulang. Sampaikan dalam chalet tersebut, sebelum ni lebih kurang 15, mungkin 20 orang nak bermalam. Tapi sekarang ini hanya tinggal 6 orang saja, termasuk Pak Long yang bermalam di chalet tersebut. Bayangkan, Casey. Jadi, dalam chalet itu ada 3 bilik. Bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Kita ada 6 orang. Pak Long, isterinya dengan anak lelakinya. Saya, suami dan juga abang ipar saya. Jadi, Pak Long dengan isteri 1 bilik. Anak lelaki Pak Long dengan abang ipar saya 1 bilik. Saya dengan suami 1 bilik. Jadi Pak Long mengatakan kalau boleh jangan tidur berdua. Jadi Pak Long dengan isteri 1 bilik. Saya, suami, abang ipar dengan juga anak Pak Long 1 bilik. Saya dengan suami tidur di atas katil. Kedua-dua yang lain tidur di lantai. Malam tu saya tak boleh tidur, gelisah. Entah macam mana tekak ni rasa haus. Saya kejutkan suami, bang, temankan saya bang, turun bawah nak minum air lah bang. Suami bangun, keluar dari bilik, buka pintu, Casey. Saya orang pertama keluar. Keluar saja dari bilik. Bilik yang ketiga, bilik kosong. Bilik di mana terjadinya kejadian yang menakutkan awal tadi. Saya perasan ada orang baru masuk dalam bilik tersebut. Ada orang, Casey. Sedangkan Pak Long dengan isterinya tidur di bilik sebelah, bilik nombor 1. Siapa yang masuk bilik sebelah? Bila saya nampak, saya terhenti seketika. Suami tanya, awak okey tak? Okey bang. Kita turun bawah sekarang. Turun bawah ke lantai, masuk dapur, minum air, naik atas balik nak tidur malam. Itulah pengalaman saya, Casey.
Kalau Casey nak tahu Shirley ini bernama, tak nak sebutkanlah. Mungkin benar, mungkin tidak. Yang penting ingatlah saudara, rancangan misteri jam 12 hanya satu hiburan saja. Jangan mudah percaya. Misteri jam 12. Pendengar Ria 897 akan saya teruskan dengan pengalaman misteri anda. Bertemankan saya DJ Champion KC dalam rancangan MJ12. Saya mula terima kiriman-kiriman SMS daripada mungkin pendengar-pendengar yang sedang mendengar. Mungkin ibu-ibu yang sedang mendengar sekarang ini. Katanya KC, malam ni seram sungguh kisah MJ12. Kalau bolehlah saya minta izin, jangan terlampau seram sangat. Sebab sekarang ni sedang March holiday. Jadi banyak budak-budak sekolah sedang mendengar. Mungkin mereka takut dan mungkin boleh mengigau waktu malam. Jadi bolehlah kurangkan sedikit. Mohon maaf, bukan nak cakap tak seram. Cuma kurangkan, memandangkan ini sedang cuti sekolah. Terima kasih. Terima kasih pada akak kita ya. Jadi saya akan cubalah, tengoklah. Kurangkan seram, tambahkan seram. Yang penting kalau rasa segan, takut, boleh matikan radio buat seketika. Yang ini daripada Suzana, katanya, wow, Casey, kisah Mulyadi tadi menyeramkan sungguh. Bila Casey bercerita dengan penuh emosi, dapat saya bayangkan saya di tempat Mulyadi. Saya pun boleh pingsan, belum kata benda tu timbul. Saya nak duduk dalam bilik tu sorang-sorang, ditinggalkan saja saya dah pingsan. Ini kan pula bila rasa benda tu di belakang sedang merangkak. Memang cukup menakutkan. Saya like dan thumbs up untuk kisah Mulyadi. Yang ini pendengar-pendengar yang lain ingin berkongsi pengalaman dan saya akan teruskan. Saudara, sebentar nanti kita akan ketengahkan satu kisah. Ini kisah daripada seorang pendengar dan namanya Rohana. Ya, Rohana berkongsi pengalaman beliau yang menakutkan. Rohana telah punlah berumah tangga dengan seorang jejaka, iaitu suaminya sekarang ini. Dan waktu itu Rohana memiliki dua cincin. Satu cincin pemberian suamilah yang dibelilah cincin mas kahwin tu disarungkan. Ada dua cincin sebenarnya bila Rohana menikahi ataupun suami menikahi Rohana ni. Satu lagi cincin merupakan cincin turun-temurun harta pusaka dari nenek moyang. Dan cincin ini merupakan juga cincin emas yang dah wujud sejak bertahun-tahun lamanya. Setiap kali siapa yang menjadi pengantin baru kena sarung cincin itu selama 2 minggu. Selepas pengantin dah tak baru lagi, barulah cincin itu akan diserahkan kembali kepada ibu, kepada suaminya untuk disimpan, dan kepada adik-beradik ataupun saudara mara yang lain sebagai cincin turun-temurun. Jadi cincin tu adalah sebuah cincin emas yang agak lama. Dan apa akan berlaku bila Rohana menyarung cincin itu untuk 2 minggu selepas menjadi isteri kepada suaminya sekarang ini? Akan saya sentuh kisah Rohana sebentar nanti. Dan sekarang anda boleh hubungi saya dalam rancangan MJ12 di 669-11897. Dan siapa setuju malam ni saya kurangkan sedikit, memandangkan kata seorang pendengar ni, sekarang ni sedang musim cuti, ya, March holiday. Jadi ramai pelajar-pelajar sekolah sedang mendengar, dan mungkin ada yang terbawa-bawa sampai ke mimpi bila dengar kisah yang seram-seram dalam rancangan MJ12. Apa kata anda? Bersama dengan saya, hello, selamat tengah malam. Halo, selamat malam, Casey. Siapa bercakap tu?
Sini Roy Castello. Roy Castello. Ini sebelum anda bercerita ni, kalau anda diberi 50,000 lah dalam tempat tempat Mulyadi, dengar kisah Mulyadi tadi tak? Dengar. Anda nak buat tak kerja tu? 50,000 Duduk dalam bilik, duduk dalam bilik kosong, bilik tu pula ada sejarah hitam, ada perempuan mati gantung diri. Jadi bagaimana? Ada orang tak tu? Ada orang tak sama Roy? Seorang je Roy. Ada orang sama Roy ke atau ada seorang? Dia seorang aja. Seorang aja? 50,000 Duit Indonesia ke duit Singapura ni? Singapura lah. Okey, power bro. Tapi jangan marah. Itu offer kurang baik lah. Kurang tinggi harga dia. Kurang tinggi itulah. Saya tengok dahsyat betul lah. Dia sanggup buat kerja ni Dan anda ada Roy Castello ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey. Selamat pagi para pendengar Misteri Jam 12. Ini Roy Castello ingin berkongsi pengalaman di salah sebuah estate di Jurong. Okey. Kejadian ini telah berlaku 2 minggu yang lepas. Di mana seorang perempuan Cina baru pulang dari kerja, melintas di sebuah sekolah lama yang telah lama tutup. Di sebelah sekolah itu ada satu pokok besar. Bila dia melintas di pokok besar ni, dia diganggu oleh cekpon. Perempuan Cina ini dirasuk dan tidak dapat dikawal. Nasib baik di kawasan itu ada perumahan rumah sewa. Jadi jiran-jiran di sana semua turun cuba untuk menenangkan perempuan Cina ini. Apabila dapat ditenangkan, mereka hantar perempuan Cina ini pulang ke rumah dia. Berdekatan juga dengan pokok ini lah. Jadi keesokan harinya barulah dari mulut ke mulut lah. Diorang bercerita kononnya dekat pokok tu ada penunggu cekpon yang dah lama lah memang berkeliaran di kawasan itu lah. Jadi bila salah seorang daripada members Roy telefon Roy pasal cerita, Roy pun terpingin lah nak kita orang nak rasa lah bukan kita nak tengok, kita cuma rasa suasana di sana di waktu malam. Jadi paginya Roy sudah bawa Roy punya video cam, Roy ambil gambar-gambar di semua. Siangnya lah di sekolah tu, pokok tu semua. Dan malamnya dalam pukul 12.30 Roy kembali lagi di itu tempat. Bila baru saja Roy mulakan rakaman, Roy dah dapat dengar suara dari dekat pokok-pokok tu lah. Suara macam mengilai lah. Tapi suara tak berapa lama lah. Sekejap sikit je kita dapat rakamkan. Jadi bila Roy ambil dia gambar, masuk dekat kawasan tu, pokok tu agak gelap. Jadi di waktu malam kita tak dapat rakamkan tu pokok lah. Jadi bila Roy pusing balik dengan sekolah tu, ambil rakaman di dalam sekolah tu, kan? Tiba-tiba perasaan Roy lah, mungkin perasaan Roy lah ada satu lembaga yang memperhatikan Roy di depan. Dalam video cam Roy tu ada satu benda, bayangan lembaga inilah. Tapi tak berapa jelas dan Roy tak dapat kecap itu gambar lama tu. Sekejap imbas je. Jadi badan Roy pun dah rasa macam lain macam sikit. Bulu sudah naik. Dah dapat rasakan lah. Kita nak rasakan sekarang kita rasa kita buat seram. Kan? Jadi bila Roy buat rakaman dalam pukul 1 lebih lah. Roy cakap dia cepat hentikan rakaman ni, mungkin atas sebab keselamatan. Kan? Jadi bila Roy matikan, Roy balik lah. Roy balik rumah, kan? Seperti biasa, macam apa yang Roy buat sebab selalunya Roy pergi ekspedisi, balik terus duduk bawah blok dulu, tenangkan fikiran, kulingkan badan, baru kita balik rumah, terus masuk bilik air, mandi macam biasa lah. Lepas tu bila Roy masuk bilik, rupanya kakak tu tak happy lah bro. Dia pun dekat Roy punya tingkap pula. Kan? Jadi masa tu rumah Roy dah tidur lah kan. Jadi Roy dia keluar balik untuk baca lah apa-apa yang dia faham lah. Pandai pun tidak nak, tapi sementara dua tahu lah kan. Dia baca
terus siram lah dekat pokok, dekat tingkap Roy lah. Kan? Benda tu pun tak ada lah. Tapi ini benda betulnya tujuan Roy ke sana, Roy nak paku tu pokok. Tapi banyak member-member Roy di Facebook MJ12 menasihatkan Roy jangan paku di waktu malam. Dan Pak Ciro pun cakap banyak bahayanya kalau kita paku pokok tu di waktu malam. Paku ni bukan apalah, paku ni adalah satu syarat aja lah. Kepercayaan orang-orang lama kita. Bukan paku kosong, paku ni telah dijampi, dibaca. Kan? Selalunya kita paku tu pokok, kononnya makhluk tu tak akan singgah tu pokok lagi. Dia dirabunkan lah matanya, jadi dia akan beralih ke tempat lain. Kan? Lepas tu bila Roy fikir balik, tak jadilah Roy nak buat kan. Pasal mungkin atas nasihat kawan-kawan dan Pak Cik Roy, Roy batalkan niat Roy untuk paku pokok tu. Jadi lepas tu dekat Roy loading kan dekat MJ12 supaya member tu dapat tengok kan. Sebenarnya benda ni ada. Cuma kita kadang-kadang kita macam tak percaya kan. Tapi insyaAllah Roy yakin selagi iman kita kuat, kita ingat pada yang satu, dia pun segan dengan kita. Jangan cuba-cuba kita beranikan untuk face to face macam apa yang tadi Casey bilang kan. Mungkin itu adalah satu pekerjaan pada Roy lah. Kalau kita niat nak jumpa face to face atau nak berbual dengan dia, itu dah tak saya kita cakap lah. Okey Casey dan para pendengar Misi Jam 12, begitulah pengalaman Roy yang dapat Roy kongsikan di malam ini. Terima kasih Casey. Terima kasih Roy, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda di Ria 897 FM. Saudara, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan saya pada malam ini. Yang lain boleh anda hubungi saya di 669118997. Dan pendengar Ria 897, beberapa kisah telah pun saya ketengahkan, dan sebentar nanti kisah tentang cincin pusaka. Rohana berkongsi pengalaman ketika beliau menyarung cincin tu 2 minggu setelah menjadi isteri yang sah kepada suaminya pastinya, dan apakah mungkin benda yang mengganggu Rohana dan kenapa beliau diganggu. Kenapa tak ada mungkin sebab cincin tu dikatakan turun-temurun. Setiap kali keluarga cakaplah, dia tak beritahu tapi saya rasa mungkin cakaplah keluarga yang ini merupakan keluarga noyang keluarga noyang ke moyang Pak Abu. Setiap kali cucu cicit Pak Abu yang nak berumah tangga ni, dia berikan cincin moyang ni, disarungkan cincin pusaka, dan selama 2 minggu tu tidak ada apa-apa. Tapi bila tiba giliran Farah ataupun Rohana untuk menyarung cincin tersebut, 2 minggu tu ada gangguan. Jadi bagaimana agaknya teman-teman Ria 897. Dan kita akan teruskan kiriman-kiriman yang diketengahkan. Dan sebelum tu saya ambil sedikit masa. Awal tadi saya terperasan di YouTube ada satu film festival yang dipanggil Your Film Festival. Dan ini mengajaklah anda yang mungkin yang suka buat filem-filem pendek selama 15 minit untuk hantarkan penyertaan anda ke YouTube Film Festival ini, dan pemenang yang mempunyai banyak undian yang dipilih ini akan diberi wang sebanyak $500,000 tak silap saya, dan akan filem anda yang diambil dipilih itu dijadikan satu filem panjang lah. Jadi saya mohon maaf, saya rasa mungkin filem ataupun bukan filem lah kisah Pulau Ubin yang saya sedang dalam proses editing ni, mungkin nak sertakan dalam filem ni lah. Cuba nasib tak apalah, dapat tak dapat tak apa, cuba aje. Jadi ini bermakna saya akan mengambil masa lama sedikit lah untuk upload video Pulau Ubin tu di laman YouTube. Jadi semoga semua faham, dan insyaAllah lah kalau lah pilih. Terima kasih lah. Baik, kita akan teruskan dengan kisah Rohana, dan sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda. Kita teruskan kisah Rohana. Kenapa dalam ramai-ramai cucu cicit Pak Abu ni lah, Pak Abu bukan nama sebenar, saya menggunakan nama samaran je lah, sebab saya pun tak tahu namanya siapa. Kenapa Rohana diganggu? Kita teruskan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, seperti saya katakan kepada anda awal tadi, kenapa agaknya Rohana memberitahu kenapa beliau diganggu. Inilah kisah dan sebabnya.
Sebelum ini, cucu cicit yang berumah tangga tidak diganggu kerana mereka badannya kosong. Tapi Rohana kata saya tidak kosong, Kisi. Untuk pengetahuan Kisi, arwah nenek saya ada tinggalkan sakanya pada saya. Jadi, apabila saya menyarung cincin pusaka, saka nenek saya seolah-olah tak boleh terima kehadiran saka moyang yang terdapat pada cincin pusaka. Ini yang dapat saya rasakanlah. Jadi, malam yang pertama saya sarung cincin tu, apa yang berlaku? Badan saya panas. Macam nak demam. Suami sentuh tangan. Dia tanya, kenapa tangan awak panas sangat? Awak demam Tapi saya tak rasa pening, tak rasa mabuk. Tapi badan saya memang berbahang, Kisi. Dibawa pergi hospital. Doktor berikan satu suntikan untuk menurunkan suhu badan saya. Beri saya obat. Balik ke rumah. Dalam perjalanan, Kisi, badan masih berbahang. Alat pendingin hawa dalam kenderaan dibuka full blast. Dibuka kuat. Tapi badan saya masih berbahang. Sampai rumah yang aneh, saya tanggalkan cincin. Tanggalkan cincin letak di atas meja. Kemudian saya mandi nak kurangkan panas. Badan saya okey, macam biasa. Jadi mungkin suami kata suntikan yang diberikan oleh doktor tu mujarab lah. Obat yang saya makan, saya mandi dapat turunkan panas. Keesokan harinya saya tidak bertugas. Saya suri rumah sepenuh masa setelah berumah tangga. Jadi saya sarung cincin tu balik. Cincin nikah dengan cincin pusaka. Badan saya mula berbahang lagi, Kisi. Mak mentua saya berdiri tepi saya dapat rasakan, bahang Bila dia sentuh saya, badan saya yang berbahang, kata Rohana. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya, Kisi, saya dapat tahu bahawasanya saka yang diturunkan oleh arwah nenek saya dengan saka moyang pada cincin tersebut tak boleh ngam ataupun tak boleh campur. Dan akhirnya, seminggu setelah menyarung cincin pusaka, suami saya bertugas malam. Saya sedang baring dalam bilik seorang diri. Saya rasa tak sedap hati. Dari pagi saya bangun, sampailah nak dekat waktu petang. Sampailah suami bertugas, rasa tak sedap hati. Berkali-kali beritahu suami, bang, abang jangan kerja malam ni boleh tak? Ana rasa tak sedap lah, bang. Abang dah seminggu cuti, bang. Cuti kahwin seminggu. Abang kena pergi kerja lah. Tak apa. Apa-apa mak dengan bapak kan ada. Minta tolong dorang Suami keluar. Pukul 10 malam masuk kerja. Saya masuk bilik. Rasa hati tak sedap sangat. Akhirnya saya terlelap. Sepertiga malam, kata Rohana. Saya terbangun. Terbangun kerana badan saya terasa bahang dan panas. Pendengar Ria 897, kata Rohana, apabila saya buka mata, terlampau panas. Alangkah terperanjatnya, Kisi. Kisi, dalam bilik tidur saya ada almari solek. Almari solek betul-betul di sebelah kanan saya. Saya tengok cermin almari solek, nampak refleksi katil dan bawah katil. Bawah katil ternampak macam bungkusan pocong sedang baring, Kisi. Bila saya nampak, saya ketakutan dan tercegat. Saya pandang ke arah lain. Setelah badan berbahang, setelah saya nampak bawah katil, seperti ada bungkusan putih macam pocong. Bilik tidur saya bau pacai. Kuat, Kisi, bau pacai. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya menangis. Nak bangun pun takut. Nak kejut bapa mak mentua, segan, Kisi. Takut nanti mereka ingatkan saya mengada-gada. Saya terpaksa pakai cincin. Saya terpaksa mengharungi gangguan dalam rumah. 2 minggu
Setelah 2 minggu berturut-turut, saya tanggalkan cincin, serahkan pada suami. Bang, ambil ni bang, saya dah tak nak pakai ni lagi bang. Suami ambil, serahkan balik pada ibunya. Dan tengoklah, siapakah mangsa selanjutnya yang mungkin ada jin, ada saka yang tak boleh bertentangan mata dengan harta pusaka peninggalan nenek moyang keluarga Pak Abu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Bersama dengan saya. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello, Muhammad dengar cakap kat sini. Apa khabar? Baik. Baik, sihat. Cik Muhammad buat panggilan dari mana ni? Daripada Bedok Dan Cik Muhammad kata ada kisah misteri, kisah seram yang nak diketengahkan, ya? Okey, yang ini silakan. saya ingin kongsikan kepada semualah. Mungkin apa yang saya nak ceritakan ni dapat jawapan dia pasal agak pelik sikit ke si. Okey, waktu dulu tu saya bekerja sebagai satu officer lah. Di sebuah company saya tak mau sebut. Yang mana tanah perkuburan tu harus digali semula di Singapura ni. Okey, jadi saya ni katakan sebagai officer harus check lah kan. Setelah digali itu nanti nak kena cek tulang, kata korak yang buat peluang dan sebagainya. Jadi tugas anda ni harus memastikan kerja di jalan dengan betul lah. Betul. Tidak ada mungkin saki-baki tulang ke apa yang dah tinggal lah. Okey. Jadi kita harus bezakan tulang dengan kayu yang 30 tahun yang berlalu kan. Jadi family harus tuntutlah kubur yang berkenaan. Okey. Jadi pada hari itu family pun datang dah tuntut dengan kubur dengan nombor dan sebagainya yang betul. Jadi sebelum orang tu memulakan gali, lalu family tu berbisik pada saya. Dia cakap, Encik, kalau dah gali nanti, tolong carikan saya pisau lipat. Saya terus terperanjat ke si. Dia cakap, ya Allah, pisau lipat mana saya nak pergi cari, saya bilang. Jadi saya pesanlah dengan si penggali tu. Jadi kalau awak cari nanti kalau dapat pisau lipat simpan. Bila siap Encik nak buat apa? Saya bilang ni adalah permintaan keluarga. Jadi keluarga tu berbisik pada saya. Dalam punca pisau lipat ni, waktu arwahnya yang nak dikafankan tu, waktu meninggal tu lah ya, pisau ni dia letak di atas dada. Kononnya dia akan membalas ataupun tuntutlah kacau kepada yang berkenaan orang-orang tu lah. Ya. Jadi kalau kita tak dapatkan pisau lipat tu, arwah ni akan kacau sehingga akhir hayat. Jadi saya rasa macam, ya Allah, ya Tuanku, ni cerita apa ni kan? Pelik ke benar ke tidak? Tapi saya yang berada ke situ. Betul. Jadi langsunglah kita buat cari sampai ke liang lahat, sampai ke tanah asal lah. Sampai ke tanah asal pun tak dapat. Cari pisau tu lah. Tapi jasad mayat tu dah dialihkan. Dah. Maksud saya tu waktu digali tu tinggal saci baki je. Jadi tak nampak, mungkin dapat tulang sikit-sikit. Jadi usaha tu cari daripada liang lahat tu sampai ke tanah asal lah ya. Sampai tanah asal tu berbeza pada tanah yang liang lahat tu. Jadi bila-bila tak dapat juga. Jadi langsung tu keluarga tu agak risau lah. Lalu cakap dengan saya, Encik, kalau tak dapat, susah Encik. Nanti ni dia akan ganggu yang pada yang disuruh tu sampai ke bila-bila. Jadi tugas saya pula. Jadi di sini ni saya ingin share lah kepada semua kan. Maksud saya ni mungkin ada pakar-pakar yang mendengar ni, mungkin cerita ni betul ataupun tidak dan sebagainya lah. Memang cerita waktu saya kerja tu macam-macam ada. Cuma saya tak nak luahkan lah. Tapi yang ini pada saya agak pelik lah. Betul-betul pelik ke si. Jadi tak jumpa langsung pisau lipat tu Tak jumpa. Tapi dia bilang waktu yang dikafankan dia taruh atas dada. Jadi saya tak tahu lah cara tu sebagaimana dan untuk apalah sebenarnya ke si. Jadi saya harap kalau kepada semua yang mendengar ni, tolonglah janganlah buat macam tu, kesian kan. Pasal apa yang dah mati tu mati. Janganlah pula kita suruh dia buat bukan-bukan pula kan. Betul lah. Jadi saya kesian pada yang berkenaan. Saya doakan insyaAllah selamatlah panjang umur dia kan. Dan ni semua satu, bukan kisah seram, tapi saya ingin kongsikan pengalaman lah. Yang banyak ada juga, cuma saya nak kongsikan satu. InsyaAllah di lain masa nanti saya kongsikan yang lain pula lah. Terima kasih Boleh, terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah yang cukup menarik. Keluarga berbisik kepada penggali kubur bila jasad nak dialihkan ke kubur yang baru. Dia tanya, Bang, boleh tolong carikan pisau lipat dalam kubur tak? Dengan alasan kalau tidak, mungkin
Katanya jasad ataupun roh si mati, korin si mati akan mengganggu mereka yang hidup sampai ke hujung dunia. Bagaimana agaknya? Sejauh mana kebenaran, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan saudara, kalau takut, perlahankan suara radio ataupun matikan radio anda. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Ingat, MJ12 hanya hiburan saja. Misteri Jam 12 diteruskan bersama dengan saya, DJ Champion KC. Terima kasih bagi anda. Dan saya sering terima juga message private lah, PM di di Facebook dari anda yang berada di seberang tambah. Ada rakan-rakan dari Sarawak mendengar rancangan Misteri Jam 12. Ada juga pendengar-pendengar dari Indonesia juga mendengar. Dan Indonesia ni bukan di kawasan Batam, tapi di Jakarta juga mendengar. Setelah rakannya yang bertugas di Singapura kembali ke sana memperkenalkan rancangan ini kepada temannya di sana. Jadi mula tertarik dengan rancangan ini. Ada juga teman-teman dari Negeri Sembilan. Ada yang saya terima baru-baru ini dari Perlis. Orang Perlis juga mendengar rancangan Misteri Jam 12 dengan adanya teknologi internet radio, Mi Radio, aplikasi di telefon bijak anda ni. Memang senanglah nak pilih hiburan manakah yang anda ingin. Dan terima kasih dalam berjuta-juta stesen radio di dunia ni, anda sudi mendengar rancangan yang dikendalikan oleh saya di Ria 897 FM, stesen Media Corp, Misteri Jam 12, kisah-kisah misteri anda. Ada yang PM saya, minta maaf saya jarang cek private message, tapi saya periksa. Cuma kadang-kadang lambat sedikit lah. Kalau saya ada masa, baru saya akan periksa dan cuba reply. Mana yang mungkin bertanya-tanya yang boleh saya jawab lah ya. Dan ada juga pendengar-pendengar kita dari Brunei yang kirimkan juga. Terima kasih pada Auda yang berada di Brunei Darussalam, yang juga turut menggemar ataupun gemari rancangan Misteri Jam 12. Dan kisah malam ni juga ada yang menakutkan, ada yang menyedihkan, ada yang juga menyeramkan dan sebagainya. Saya akan teruskan dengan mungkin kiriman-kiriman. Ada yang kata, hai kat sini Kisi, tak payahlah kurangkan seram Kisi, kisah malam ni cukup menarik. Dan kalau yang takut suruh tutup radio sudah. King Diamond pun kata, bro tutup radio lah untuk kakak tu, tidur pun cantik semua. Apa ni tak nak seram, tak kick bro kalau tak seram. Okey, kata tak perlu kurangkan seram lah Kisi, itu yang buat suspend anak-anak sekolah nak dengar. Oh tu dia, lain orang dan cita rasa. Tapi jangan takut, saya akan cuba seimbangkan lah, seram tak seram macam tu lah. Dan memang rancangan ini hanya satu hiburan. Apa jua yang saya cerita jangan kita ingat betul. Ingatkan satu hiburan sudahlah, macam menonton filem-filem seram. Yang ini ada yang marah, Wati pun kata, sibuklah kakak tu, janganlah bagi budak-budak dengar, bagi tengok kartun sudah. Okey, saya akan terus berkongsi pengalaman daripada kisah-kisah. Dan ada kata malam ni kisah menarik. Dan dari sini siapa ni, daripada Harizal katanya, wah Kisi sekejap si MJ12 2 jam dah berlalu. If only MJ12 is 4 hours. Terima kasih Baik, yang ini dari pendengar kita bernama Syaz katanya, ini SMS Syaz kata, inilah kali pertama saya cuba nak berkongsi cerita pada Kisi. Tak tahu pula jika sampai ke tidak. Sebelum saya mengemukakan soalan yang telah mengganggu fikiran saya sejak beberapa hari, ada baiknya saya ceritakan sedikit tentang diri saya. Saya bekerja retail di kawasan bukan bandar lah, tak nak sebut lah, di salah sebuah kawasan Singapura. Dan dinamakan hampir setiap hari saya pulang lewat. Hampir pukul 12.30 malam pasti saya sampai rumah. Jika saya off, saya akan keluarlah dengan kekasih saya sampai malam dan akan pulanglah, sebab bukan selalu saya dapat jumpa dengan dia sebab bertugas. Jadi ada peluang barulah saya keluar dengan kekasih, balik larut malam. Okey, dan ceritanya begini Kisi, nak segan sangat pun tak guna. Cuma saya sedang katanya dan sekarang ini sedang dalam bulan tertentu lah dialami oleh kaum Hawa. Jadi 2 hari lalu selepas saya sampai rumah ketika saya sekarang dalam keadaan sakit wanita lah dipanggil saya katanya tak tahulah apa angin, tiba-tiba saya marah Kisi, meradang. Saya pun tak pasti kenapa.
Mulalah dia membibil seorang diri, dan kerana saya terlalu kepenatan untuk dengar apa yang dia kata, yang membibil ni ayah saya, ayahnya yang mula meradang membibil, marahlah, dan beliau sendiri tak tahu kenapa ayahnya marah membibil, kerana terlampau kepenatan untuk dengar letiran ayah. Apa yang dia katakan, dipendekkan cerita, dia terlepas kata dan sebut tentang ibu saya yang baru-baru ini telah bermimpi sesuatu. Mimpi saja tak apa Kisi, ini sampai mengigau semua. Jadi ibu saya bermimpi ada tangan yang amat menyeramkan, katanya asyik mencekau tingkap ataupun menyaka tingkap bilik saya. Bukan sekali kejadian mimpi ngeri ini dialami oleh ibu, malah beberapa kali. Katanya tetapi sudah beberapa kali bermimpi. Itu saja tak apa. Rupa-rupanya adik saya yang tinggal sebilik, yang duduk sebilik dengan saya pun pernah mimpi serupa seperti apa yang ibu mimpikan. Dan Kisi, ayah saya sempat beritahu sebab saya pun tak ingin tahu selanjutnya. Seram juga. Saya muskil, rumah saya rumah corner. Sekeliling rumah saya tak ada koridor langsung. Dan rumah saya di tingkat 3. Ditambah lagi dengan diri saya yang sedang tidak bersih, badan tidak bersih. Tolonglah Kisi, saya ingin sekali pandangan sesiapa yang tahu tentang hal-hal sebegini. Apakah maksud mimpi yang mereka mimpi mengganggu saya? Adakah ia sekadar mimpi ataupun ada maksud di sebaliknya? Dari Syaz yang berkongsi pengalaman. Okey Syaz, boleh periksa Facebook dia, mungkin ramai akan beri pendapat pandangan mereka di sana. Yang ini kiriman daripada pendengar kita berkongsi pengalaman selanjutnya. Pendengar 897, berikut ini ingin saya kedengarkan kisah daripada Encik Wahid. Ya, Encik Wahid Rahman. Encik Wahid Rahman berkongsi peristiwa pengalaman yang berlaku tahun 1998. Wah, lama tu Waktu itu 1998 saya mendapat anak yang pertama, kata Encik Wahid. Dan saya ni tinggal bersama dengan ibu ketika itu. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Tanglin Halt, KC. Sebut Tanglin Halt, semua tahu. Itu merupakan estet perumahan yang lama. Dan KC, ketika isteri saya hamil anak yang pertama, melahirkan anak yang pertama, ibu saya sebelum tu, berbulan-bulan sebelum anak dilahirkan, ibu bising. Katanya, nanti anak kau, kau ingat uri dia kau bawa balik kau tanam, kau jangan kasih hospital. Jadi bila isteri dah dimasukkan ke hospital tunggu nak melahirkan, ibu tetap ingatkan saya. Oleh kerana saya tak nak cerita panjang, tak nak bergaduh dengan ibu, saya ambil. Jadi doktor ada tanyalah, uri itu nak diserahkan pada pihak hospital. Kalau serahkan pada pihak hospital, ada satu form ataupun borang harus ditandatangan. Uri itu akan digunakan sedikit saja untuk satu penyelidikan. Jadi saya kata saya nak bawa pulang. Dimasukkan dalam satu bekas, dimasukkan pula dalam satu plastik, diserahkan pada saya, dibawa pulang ke rumah. Ibu saya katakan, kalau uri dibawa pulang, pergi tanam belakang rumah. Belakang rumah saya tu dulu tepinya merupakan rel kereta api, KC. Di sana tu memang banyak kejadian yang menakutkan. Dan KC bayangkanlah, saya bawa uri anak saya masuk kampung hantu. Takkah benda tu menantikan kehadiran saya? Jadi saya pun kata pada ibu saya, tempat lain tak ada ke nak tanam? Saya kata tanam dekat buai-buai boleh lah Dia kata, kau dah gila nak tanam buai-buai? Kalau budak-budak korek pasir jumpa uri anak kau macam mana? Kau tanam dekat belakang. Marah ibu saya. Akhirnya tak ada pilihan. Saya pun dah tak nak fikir macam-macam. Saya balik sekitar pukul 8 lebih malam. Kemudian letak uri itu dalam beg. Saya pun mandi. Saya masuk bilik. Dah nak tidur sebab esok kerja pagi. Ibu saya tanya, uri anak kau mana? Dalam beg. Kau nak buat apa sana nak tidur? Kau pergi tanam uri anak kau dulu. Marah ibu saya pada saya. Kemudian saya kata pada ibu, Mak, ni kan dah malam. Besoklah orang tanam Astaghfirullahalazim budak ni. Engkau nak benda tu datang ketuk tingkap kau malam-malam? Dia boleh bau tahu. Kau pergi tanam sekarang. Pendengar Ria 897. Saya dah tak ada pilihan. Saya dah betul marah dengan ibu. Nyaris-nyaris saya nak tinggikan suara. Saya masuk dalam bilik, dah mandi, dah bersih ni. Angkat haversack, saya keluar dengan membawa ada satu tempat penciduk, KC. Merupakan sudip yang saya gunakan nak kurik lah. Jadi saya bawa sudip,
Saya bawa beg haversack, saya keluar. Rumah saya di Tanglin Halt tingkat 1. Keluar rumah jalan sedikit, dah depan tu tempat landasan kereta api. Jadi saya jalan, dalam perjalanan, saya dengar orang panggil. Macam suara berangin, Kisi. Saya tak indahkan. Sampai satu sudut, saya korek tanah tu untuk tanam uri. Sedang saya nak korek tanam uri, macam-macam saya rasa perasaan saya ini bermain di fikiran. Macam ada orang sedang tengok, macam ada benda sedang memerhatikan. Tiba-tiba, Kisi, macam-macam orang. Datang seorang makcik. Nak, boleh tunjuk makcik tak? Blok ni dekat mana? Makcik, kejap nanti saya tunjukkan. Tak apalah, sekarang makcik nak tengok. Takkan kau tak kenal? Kisi. Saya pejam mata tengok lantai. Makcik tu dah hilang, Kisi. Pendengar Ria 897, saya dah sampai, dah tak boleh kawal. Saya masukkan uri tu dengan bekas, dengan plastik, kemudian tanam. Angkat beg saya, balik ke rumah. Sepanjang malam tak boleh tidur. Saya diganggu. Seolah-olah ada benda nak ambil uri anak saya yang dah ditanam. Tapi syukurlah, hanya satu malam gangguan berlaku. Setelah itu keadaan kembali seperti sedia kala. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Okey, itu adalah kisah dari pendengar kita. Yang lain boleh cuba hubungi saya. Anda boleh hubungi 669-11897. Ya, 669-11897. Kita akan terus dengan mungkin pemanggil yang terakhir ni, sebab saya baru terperasan. Ya. Terima kasih bagi yang berpesan. Dah 2-3 minit oleh kerana dah janji nak jawab satu pemanggil. Okeylah, satu pemanggil yang terakhir. Hello, selamat tengah malam. Halo Kesi, apa kabar Ren? Ada kronik kes yang teramat sangat ya? Ya, silakan. Pak Ren nak cerita, kalau sesiapa misteri, banyak misteri Kesi. Tapi misteri, ini Pak Ren nak cerita, kalau seorang laki-laki, kalau kamu ada satu perangai yang amat zalim or nonsense character yang dipanggil wife beater, atau yang dipanggil kaki pukul pantai bini yang teramat biadab. Pak Ade nak cerita Kesi, seorang laki-laki ni, seorang pemuda, ini sebenarnya Pak Ade maaf banyak Pak Ade ni pakar, bukan kerana pakar saja alam gaib, kerana pakar memulihkan semangat orang yang dizalimi Kesi. Sebenarnya apabila satu kadang-kadang siapa pemuda-pemuda kalau dah bercinta, dah bersyukur, dah perempuan tu nak engkau sebagai suami, tapi lepas dah kahwin Kesi, dia tunjuk dia true color. Apa Kesi Taufik, dia tunjukkan sifat zalim dia Kesi. Jadi waktunya selama ni, sebelum dia dapat perempuan tu cukup manis, dia bersopan santun depan mak bapak perempuan tu waktu bertunang, cium tangan, mak perempuan tu dia cium tangan, bapak perempuan cik balik dulu, kadang-kadang tumpang solat rumah perempuan tu. Tapi di sebaliknya Kesi, ada sifat iblis yang amat kebinatangan, iaitu dia ni rupanya ada psikiatrik yang dipanggil apa tak Kesi, a wife beater mentality, iaitu kaki pukul pantai bini, penyakit kronik yang ada dekat otak mafia dia. Jadi ini Pak Ade nak cerita Kesi, perempuan ni anak yang soleha, she keep quiet, dia tak nak bilang yang laki dia ni selama ni lepas kahwin rupanya ringan tangan, sikit menjawab atau sikit kalau dia perkara salah, kena bantai, kiri kanan, macam bikin perempuan ni macam pancing bag. Kurang ajar betul. Kalau dah kahwin anak orang tu, sayang anak orang, janganlah kau fikir macam lembu pula. Jadi apa nak bikin Pak ni cakap, dalam keadaan dia kahwin 2-3 bulan Kesi, dia balik rumah ibunya dan dia telah dalam keadaan histeria yang sakit,
Dan dia hampir nak gila. Tengok, gara-gara laki yang zalim, kau belum dapat anak orang, kau pandai berpura-pura. Pilih kasih, sayang, tunjuk cinta sampai mak bapak orang terbeli. Semangat kasih sayang kau ni boleh jaga anak aku. Rupanya lepas kahwin, ini kau tunjuk asli kau sebenarnya. Jadi apa terjadi Casey? Perempuan ni pun satu. Pak Din cakap satu anak-anak dari kau dah jadi orang. Kalau laki kau tu zalim, kalau laki tu kurang ajar ke, amat sangat, kalau dah main tangan sangat, itu bahaya. Tengok kadang-kadang kita tak boleh angkat tangan laki-laki ni kasar Casey. Bagaimana dia pukulan aja yang kata tumbuk, dia sepak aja, ada satu macam karen, sekali dia sepak, sekali semangat bini dia lemah, makin hari makin lemah. Jadi apa terjadi Casey? Mak dia balik, dia mengadu mak dia tak nak bilang mak dia yang dia ni dipukul bantal lakinya. Tapi apa terjadi? Pukulan laki dia ni bukan sebarang. Rupanya laki ni ada permainan budi suci. Itu pasal pemuda-pemuda, kalau awak dah ada ilmu simpanan jagoan silat atau ilmu pukulan kebatinan, kenapa? Why you become your wife to be victim? Janganlah pukul bini, kesian bini dah lah. Kau dia layan nangkah zahir batin kau. Ini kau bantai dia macam lembu pula. Tapi yang bantai itu bukan sebarangan Casey. Budak laki-laki yang ada ilmu persilatan dan ada ilmu dampingan ilmu kebatinan. Dan apa terjadi? Pukulan batin dia itu yang disepak tambah dia sedar, telah meresap semangat laki perempuan ni sampai penyakit makan dalam. Di situ apa terjadi? Bila Pak Radin datang, Pak Radin cakap dengan dia, mak dia cakap, Pak Radin, boleh tak anak saya sekarang ada waktu bila bubuk macam terketak-ketak, bila berubah tergagap-gagap. Jadi Pak Radin tolong adakah dia tersampuk. Jadi bila cakap Pak Radin harap datang, saya minta Pak Radin tengok adakah dia ni tersampuk atau kena alam lain. Jadi bila Pak Radin datang, Pak Radin tanya dengan dia, mati-mati dia tak nak simpan. Sebab orang Melayu cakap apa tahu? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Tapi Pak Radin ada ilmiah psikologi yang dipanggil reverse psychology. Pak Radin tanya dia cara pancingan. Pak Radin cakap, engkau jujur dengan Pak Radin, Pak Radin akan bantu kau yang terbaik. Pak Radin cakap, aku tengok kau macam mana aku sendiri. Pak Radin sayang macam mana. Jadi Pak Radin cakap, jujurlah dengan kau. Baru dia nangis. Dia nangis-nangis emosi. Dia muntahkan. Dia cakap, Pak Radin, saya dipukul bantai oleh laki saya, Pak Radin. Kadang-kadang bila saya sikit aja marah dia sikit, pam, dia tempiling satu tangan. Dalam hati saya, cukup keparah jantan ni. Pak Radin cakap, apa terjadi? Bila malam dia, bila Pak Radin jumpa dia, Pak Radin pegang dia je, Pak Radin nak jampi kepala dia, dia menggertak-gertak, dia pekik, mak, tolong aku, mak, sakit mak badan aku. Seluruh badan dia sakit. Kerana apa Casey? Pukulan bantai dari suami dia yang ada ilmu kebatinan, yang dibelajar dari jurus silat yang bersamping dengan pukulan batin. Tapi Pak Radin dapat kiakan penyakit kronikis kerana pukul bantai suami yang amat zalim ini. Pak Radin cakap dengan dia, Pak Radin tak suka mempecah berahkan rumah tangga orang. Tapi Pak Radin cakap, kalau laki kau dah pukul bantai, lebih baik kau pecah. Dan bukan Pak Radin nak menghasut, berdosa memecahkan rumah tangga. Tapi Pak Radin cakap, aku turunkan kau satu doa yang baik, kau akan kuat semangat kau akan tahulah sama ada jodoh kau ni harus kau panjangkan atau tidak. Jadi ilmiah cerita Pak Radin Casey, perempuan ini bukan tersampuk. Dia dipukul oleh suaminya sampai telah meresap ibarat jiwa dan batin, jiwa raga terseksa dan hidupnya penuh dengan penasaran. Kesiannya nak menangis aku dengar cerita ni. Jadi bila Pak Din cakap ikhlas, Pak Din ubat dia, Pak Din masukkan dalaman semangat dengan dia, dan akhirnya ni Pak Din cerita Pak Din turunkan ilmu kesian dan pagaran untuk isteri ini supaya laki dia tengok dia tu setan yang ada dekat dalam badan laki tu, setan kurang ajar pukul bantai bini ni
agar dilokkan, dikuncikan. Itu pasal kalau baik siapa nak kunci tu, kuncilah kebaikan, jangan kunci yang bukan-bukan. Jadi Pak Lin kuncikan kebaikan untuk demi dia, untuk menghilangkan pagaran, agar supaya laki dia hentikanlah pukul bantai. Rupanya untuk pemuda-pemuda zaman sekarang kalau dah sakit otak tu, masuk pergi woodbridge jangan nak kahwin dulu tau. Korang ajar, kesian anak orang kau bikin gitu. Tapi akhirnya Pak Radin dapat settle chronic case, dan lepas tu Pak Radin dapat berita laki dia telah hilang kekasaran gila untuk dia pandang bini dia sayang. Lepas Pak Radin kasihkan ilmu kasih sayang di wajah. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Terima kasih.